Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما النوع الثاني, kita masih lagi dalam perbahasan kitab Hadaiqul Anwar wa Matali'ul Asrar fi sirati Nabiyil Mukhtar sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karangan Al-Imam Bahraq Al-Yamani radhiyallahu anhu. Dan kita masuk pada an-naw' tsani daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa nab'ul ma'i min baini asabi'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fal ahaditsu fihi katsiratun. Iaitu jenis yang kedua, terpancarnya air keluar daripada celah jari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis-hadisnya banyak. Fa fi sahihaini an Anas radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad hanat salatul asri faltamasa an-nasu al-wudu'a falam yajiduhu fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwudu'in wa fi riwayatin bi ina'in la yakadu yaghmuru asabi'ah fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu fi dhalika al-ina' وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضأوا عن آخرهم. Ini kisah pertama tentang peristiwa keluarnya air daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya berlaku sekali ataupun dua kali, tapi lebih daripada itu. Dan ini salah satunya disebut di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim, yang mana peristiwa tersebut berlaku ketika para sahabat hampir untuk menunaikan solat asar dalam satu perjalanan, tapi airnya tidak cukup. Akhirnya Nabi meletakkan tangan Nabi di dalam bekas sehingga membanyakkan air tersebut, dan dilihat air keluar daripada celah-celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kesemua para sahabat yang mengikuti perjalanan tersebut mampu dan boleh untuk berwuduk dengan air tadi. وفي الصحيحين أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ماء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا من معه فضل ماء فأتي بقليل ماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. تمام. Jadi ini peristiwa yang kedua yang berlaku, Nabi meminta lebihan air. Sekarang kenapa Nabi minta lebihan air? Faedah. Qala al-ulama'u wa innama talaba fadla al-ma'i liyakuna min bab at-takthir al-qalil la min bab al-ijad min al-'adam li'alla yatawahham ahadun annahu al-mujid lil-ma'. Tamam. Jadi ini antara hikmah kenapa Nabi SAW meminta air lebihan, dan Nabi meletakkan tangan Nabi dalam air dan keluar daripada celah jari Nabi SAW tadi dengan perantaraan air tersebut. Kenapa Nabi SAW tidak terus minta bekas yang kosong, Nabi letak tangan dan kemudian keluarkan air pancut macam tu? Karena disebut di sini wa innama talaba fadlal ma liyakuna min babi takthiril qalil. Karena Nabi ingin nak membanyakkan benda yang sedikit. La min babil ijadi minal adam, bukan menjadikan daripada tiada kepada ada. Kerana takut bimbang nanti ada orang mengatakan bahawa Nabi yang menjadikan air tersebut. Itu antara hikmah kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sedemikian. Wa fi sahihaini aidan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala عطش الناس يوم الحديبية
wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam baina yadayhi rakwatun fatawadda'a minha wa aqbala an-nasu nahwah faqalu laysa lana ma'un illa ma fi rakwatika hadhihi fawada'a yadahu fi ar-rakwah وجعل الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم كأمثال العيون. Ini peristiwa yang ketiga di Hudaibiyah. Nah, ketika sahabat dahaga untuk minum air, maka tidak ada air melainkan dalam bekas yang kecil, maka Nabi meletakkan tangan Nabi dalam bekas tersebut dan akhirnya air menjadi banyak. Wa fi sahihaini 'anil Bara' ibn Azib wa Salamah bin al-Aqwa' radhiyallahu anhuma أنهم نزحوا بئر الحديبية فلم يتركوا فيها قطرة وكانت قليلة الماء لا تروى 50 شاة فنزح صلى الله عليه وآله وسلم منها دلوا وبصق فيه وأعاده إليها فجاشت بالماء الغزير حتى أروى الجيش أنفسهم وركابهم. يعني ketika para sahabat nazahu bi'ral Hudaibiyah, jadi dalam telaga Hudaibiyah dilihat tidak ada air pada waktu tersebut, dan dalam hadis disebut bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam basaqa fihi, jadi diambil satu air satu bekas, dituang dalam telaga tersebut, kemudian Nabi ludah sehingga membanyakkan air tadi dan cukup untuk diminum oleh keseluruhan tentera dan juga yang mengikuti peristiwa di Hudaibiyah pada waktu ketika tersebut. Wa fi sahihaini an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala asaba an-nasa 'atashun shadidun wa hum ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarih wa wajjaha rajulain min ashabihi wa huma Imran bin Husain wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma wa a'lamahuma annahuma yajidan امرأة بمكان كذا معها بعير عليه مزادتان فوجداها فأتيا بها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل في إناء من مزادتيها وقال فيه ما شاء الله أن يقول ثم أعاد الماء بالمزادتين ثم فتحت عزاليهما فأمر الناس أن يستقوا من مزادتيها فملأوا أسقيتهم حتى لم يدعوا سقاء إلا ملأوه. قال إمران بن حسين ثم أوكيتهما وتخيل لي أنهما لم يزداد إلا امتلاء ثم أمر فجمع لها من الأزواد حتى ملأ ثوبها وقال اذهبي فإنا لم نأخذ من مائك شيئا أي لم ننقصه ولكن الله سقانا. Peristiwa ini berlaku dalam perjalanan waktu ketika Nabi dalam musafir bersama dengan para sahabat. Kemudian diarahkan dua orang sahabat Nabi SAW oleh baginda Nabi untuk mencari air, yaitu Sayyidina Imran bin Husain dan Sayyidina Ali. Akhirnya mereka bertemu dengan seorang perempuan di satu tempat. Yang perempuan ni di atas untanya ada mazadatain. Mazadatain ini bekas yang diletakkan air, kemudian dia ada dua bahagian. Jadi air dipenuhkan dalam bekas tersebut, diletakkan di belakang unta. Kemudian Sayyidina Ali dan Sayyidina Imran minta izin untuk membawa bekas tersebut kepada Nabi SAW untuk diambil airnya. Dan peristiwa ini ada lagi lah soalan daripada perempuan tersebut, kata kepada Sayyidina Imran bin Husain dan Sayyidina Ali, adakah itu lelaki yang dikatakan sabi', iaitu yang mengaku bahawa dia membawa ajaran yang baru, agama yang baru? Maka kata Sayyidina Ali, seperti yang dikata. Maka akhirnya dibawa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberkati bekas tersebut, dan akhirnya orang ramai pakat boleh ambil air daripada bekas tadi tanpa berkurang sedikit pun air daripada bekas tersebut. Dan kemudian dikumpulkan pula lebihan harta yang mana-mana ada, dan kemudian diberikan hadiah kepada perempuan tadi. Dan kata baginda Nabi, idhabi fa inna lam na'khudh min ma'iki syai'a, pergilah, kata Nabi, kami tak ambil sikit pun daripada harta kamu.
Kerana apa? Kerana air tadi sedikit pun tak berkurang. Kata Sayyidina Imran, diangkat bekas tadi tidak sedikit pun berkurang daripada bekas tersebut, daripada air yang ada di dalam bekas perempuan tadi. Walakinallaha saqana, tapi Allah Ta'ala lah yang telah memberi kami minum. Tamam. Ini peristiwa yang seterusnya. Wa fi sahihaini an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi jayshil usrah فعطش الناس عطشا شديدا حتى إن الرجل منا لينحر بعيره فيعصر فرثه ويشربه. Jadi ini Sayyidina Umar meriwayatkan kami bersama dengan Rasulullah dalam Jayshil Usrah, satu peperangan dalam perjalanan tersebut dan orang ramai dahaga yang terlampau, dan sehinggalah seorang di kalangan kami menyembelih untanya dan kemudian mengambil air daripada bonggol unta tersebut. Faraghiba Abu Bakr ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi du'a. Maka Sayyidina Abu Bakar menuju kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan agar Nabi berdoa. Farafa'a yadayhi falam yurji'huma hatta qalat as-sama' fansakabat famala'u ma ma'ahum min al-asqiyah wa lam yujawiz al-matar al-askar. Jadi setelah Nabi angkat tangan, turun hujan dan dipenuhkan bekas mereka dengan air, dan ajaibnya hujan tadi tidak melangkaui askar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya berada dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa yang seterusnya berlaku. Wa fi sahih Muslim an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin faqala ya Jabir nadi al-wudu'a. Di dalam satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Jabir, tolong ambilkan air wudu. Falam yajidu ma'an illa qatratan fi fami mazadatin. Jadi mereka mencari air dan tidak ada air melainkan satu titik, dua titik saja daripada bekas yang dibuat daripada kulit. Nah, yang bekas tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada beberapa titik saja air dalam bekas tadi. Faqala i'tini bi jafnatir rakibi fa'ataituhu biha fawada'a an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaffahu fiha wa sabba alaihi dhalika al-ma' faqala bismillah fara'aitu al-ma'a yafuru min baini asabi'ihi hatta imtala'at al-jafnah fastadarat فأمر الناس بالاستقاء منها فاستقوا وأسقوا ركابهم فرفع يده من الجفنة وإنها لملأى. Jadi Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam minta bekas, kemudian dituangkan air yang sedikit tadi di atas tangan Nabi, dan kemudian disebut oleh Nabi SAW bismillah, dan aku melihat kata Sayyidina Jabir, keluar air daripada celah jari Nabi SAW sehingga memenuhi bekas tersebut, dan kemudian orang ramai pakat datang dan minum daripada bekas tadi, dan mereka beri minum pula kepada binatang-binatang tunggangan mereka. Jadi ini mukjizat yang seterusnya kepada Nabi SAW. وروى الإمام مالك في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فوردنا العين فوجدناها تبض بشيء من ماء مثل الشراك فغرفوا منها شيئا في إناء فغسل به النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ويديه وأعاده فيها فجرت بماء كثير له حس كحس الصواعق ثم قال يوشك أن يكون ما ها هنا جنانا أي بساتين فكان كذلك. تمام. Jadi di sini waktu ketika mana peperangan Tabuk, kami melalui satu mata air, dan
air tersebut sangat sedikit. Maka kami ambil sedikit air tadi, bawa kepada Nabi SAW. Nabi pun basuh muka Nabi, Nabi basuh tangan Nabi, dan kemudian Nabi minta dikembalikan semula air basuhan Nabi tadi, yang bekas basuhan Nabi, ke dalam air tersebut. Maka keluar air mencurah-curah. Nampak? Ini yang apa ni? Peristiwa yang seterusnya yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma an-naw'u tsalits. Ini jenis yang ketiga pada bab berkaitan dengan jenis mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan iktsarut ta'am, membanyakkan makanan. Wa huwa taktsirut ta'ami al-yasiri bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam fa katsirun aidha. Ini pun banyak ceritanya, iaitu berkenaan dengan makanan yang menjadi banyak berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa min dzalika hadits Anas radhiyallahu anhu anna Aba Talhah ba'athahu bi aqras min sha'irin tahta ibtihi fafattaha sallallahu alaihi wasallam wa ashba'a minha 80 rajulan muttafaqun alaih. Peristiwa pertama, Sayyidina Abu Talhah pernah menghantar Sayyidina Anas dengan sedikit daripada roti yang diletakkan di celah ketiak Sayyidina Anas, dengan harapan panggil Nabi seorang saja. Rupanya Nabi panggil bersama dengan para ashabus suffah sampai 80 orang, dan makanan yang sedikit di rumah Sayyidina Abi Talhah cukup untuk 80 orang tersebut dan kenyang kesemuanya, dan tanpa mengurangkan sedikit pun makanan yang ada di dalam rumah pada waktu tersebut. Kemudian hadis yang kedua, hadis Jabir radhiyallahu anhu annahu sana'a lin-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an min sya'irin wa 'anaqa. Sayyidina Jabir pernah memasak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu gantang syair dan kemudian seekor anak kambing. Wa talaba qamisa qamsatin. Kemudian dia minta moga datang 5 orang sahaja bersama dengan Rasulullah. Fanada fi ahli al-Khandaq, dan Nabi menyeru kepada ahli Khandaq, wa kanu alfan jia'a fa akalu min dhalika kulluhum hatta insarafu. Qala Jabirun wa aqsimu billah inna burmatana la taghittu kama hiya wa inna ajinana la yukhbazu wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam basaqa fil burmati wal ajin. Muttafaqun alaih. Nabi meludah ke dalam bekas masakan roti dan juga dalam bekas masakan daging tersebut, sehingga cukup makanan yang sepatutnya untuk 5 orang sahaja cukup untuk 1000 orang. Tamam? Dan peristiwa ini berlaku di kampung Bani Haram. Alhamdulillah kita dah pernah sampai ke masjid di rumah Sayyidina Jabir, tempat berlakunya peristiwa makan ini, iaitu berhampiran dengan Khandaq, dan tempat tersebut sekarang dijadikan masjid, Masjid Bani Haram. Di situlah berlakunya peristiwa para sahabat makan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang seterusnya, wa hadits Jabir aidan al-muttafaq alaih annahu hina mata abuhu abi غرماء غرماؤه لا معلش أبا. وحديث جابر أيضا المتفق عليه أنه حين مات أبوه أبى غرماؤه أن يقبلوا ثمرة نخيله بدينه. Jadi ini berlaku dalam peristiwa kerana ayah kepada Sayyidina Jabir ada berhutang. Jadi ketika wafatnya ayah beliau, Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Abdullah kan wafat dalam peperangan Uhud, syahid. Jadi ada orang yang Sayyidina Abdullah pernah berhutang. Maka orang-orang yang berhutang ni, pemiutang-pemiutang ni tidak mau terima buah daripada kebun kurma milik Sayyidina Jabir untuk bayar hutang tadi. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jalasa ala baydarin wahidin minha fakala lahum hatta awfahum minhu wa salimat lahu minhu baqiyatun ma'a sairil bayadir. Jadi baydar ni apa makna baydar? Sini disebut
Sebut no Baidar ni dia. Baik, Baidar ni dia macam timbunan kurma. Yang pada waktu tersebut diletakkan lebih kurang ada satu timbunan kecil kurma. Faja'an Nabi wa jalasa ala baidarin wahidin minha. Fakala lahum hatta awfahum minhu. Jadi ada bekas kurma kecil saja. Yang hutang ni ramai. Maka disuruh oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Jabir untuk cedok buah kurma yang ada pada yang di atas hamparan tadi, dicedok, ditimbang. Melebihi daripada asalnya, timbangan asal bagi tamar tersebut. Tamar tadi sebenarnya sikit saja, tapi cukup untuk kesemua mereka. Dan malah yang lebih ajaib, tamar yang telah dicedok oleh Nabi SAW tidak berkurang walaupun sedikit pun. Jadi tamar milik Sayyidina Jabir tidak berkurang walaupun sedikit. Tapi kesemua yang datang, yang pemiutang tadi telah mendapatkan hak masing-masing. Ini yang peristiwa seterusnya. Wa hadithu Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu annahu sana'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li Abi Bakr 'inda qudumihima fil hijrati ma yakfihima. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ud'u 30 min ashrafil ansar fada'ahum فأكلوا حتى تركوه فقال ادعوا 60 فدعاهم فأكلوا حتى تركوه فقال ادعوا 70 فدعاهم فأكلوا حتى تركوه قال أبو أيوب فأكل من طعامي 80 ومئة رجل وما خرج رجل منهم حتى أسلم وبايع متفق عليه. Ini peristiwa seterusnya. Jadi waktu ketika mereka datang daripada hijrah, annahu sana'a li Rasulillah, Sayyidina Abi Ayyub membuat makanan kepada Nabi SAW, menyediakan makanan kepada Nabi dan Sayyidina Abi Bakar ketika mula Nabi datang ke Madinah waktu hijrah. Maka Nabi SAW menjemput 30 orang di kalangan pemuka pemuka Ansar untuk datang bersama berbincang dengan Rasulullah. Maka dipanggil oleh Sayyidina Abi Ayyub, dan mereka fa'akalu hatta tarakuhu. Mereka datang dan makan bersama dengan Nabi, bersembang. Kemudian Nabi kata panggil lagi 60 orang. 60 orang lagi dipanggil. Maka mereka makan dan mereka tinggalkan. Kemudian dipanggil 70 orang. Dan mereka makan dan dipanggil sampai 180 orang. Semua mereka keluar dalam keadaan makanan tadi tidak berkurang walaupun sedikit. Jadi asalnya makanan tadi cukup untuk 30 orang, tapi akhirnya boleh makan sehingga sebenarnya bukan 30 orang sebenarnya. Makanan tadi dimakan oleh Sayyidina Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar saja. Maksudnya Sayyidina Abi Ayyub al-Ansari menyediakan makanan untuk 2 orang. Tapi makanan 2 orang cukup untuk 30 orang dan tidak habis. Kemudian dipanggil pula 70 orang, 60 orang dan 70 orang sampai ke 180 orang. Yang makanan itu asalnya hanya cukup untuk 2 orang sahaja. Ini adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis seterusnya, wa hadithu Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina ibtana bi Zainab radhiyallahu anha amarahu an yad'u lahu kull man laqiya hatta imtala al-bayt. فقدم إليهم مدا من تمر قد جعل حيسا فجعل القوم يتغدون ويخرجون وبقي التمر كما هو متفق عليه. Dan ini hadis ketika perkahwinan Nabi dengan Sayyidatina Zainab. Dan Sayyidina Rasul mengatakan kepada Sayyidina Anas, pergilah carilah siapa-siapa yang kamu jumpa tengah jalan, panggil mai makan kenuri. Kenurinya dibuat dengan apa? Dengan tamr. Qad ju'ila haisa, dibuat macam ni, macam kuih itu. Maka diberi makan kepada semuanya yang cukup. Penuh rumah dan makanan tadi mencukupi ke semua mereka. Dan hais tadi, tamar tadi masih lagi kekal seperti mana keadaan seakan-akan tidak pernah disentuh oleh seseorang pun. Ini mukjizat Nabi yang seterusnya berkenaan dengan takthir at-ta'am. Ada orang yang mengatakan, sebahagian di kalangan orang yang terpengaruh dengan barat, mengatakan bahawa sebenarnya makanan ini bukan banyak.
tapi husnul tadbir katanya. Dan kata Nabi SAW, pandai mentadbir cara untuk nak bagi makan. Sebabkan itu maka yang sikit pun boleh dicukupkan kepada ramai orang. Dan ini ba'id daripada kebenaran. Kenapa? Kerana yang disebutkan dalam hadis jelas bahawa makanan yang sedikit itu cukup untuk kesemuanya dan kenyang kesemuanya, dan makanan tidak berkurang. Ini mukjizat. Nah, ini bukan masalah makan seorang sikit. Tak, makannya kenyang tapi tidak berkurang walaupun sedikit. Dulu ada seorang ustazah ni mengajak dalam TV di Malaysia, dan dia sebutkan benda tu. Dia sebenarnya bukannya Nabi ikat perut, bukannya Nabi bagi makan tu apa ni banyak, tak. Dia kata makanan sikit saja, tapi pakat makan seorang sikit cukuplah semua. Dah. Makanan 5 orang boleh cukup 1000. Gila ke apa? Makanan 5 orang. Nah, kalau kata 10 orang main sentuh pun habis lah. Macam mana boleh cukup 1000 dan tak habis pula, kata Sayyidina Jabir. Seakan-akan tak pernah disentuh langsung. Kalau kita makan daging, seekor kambing dimasak, dah tentulah tulangnya seekor kambing. Tapi yang ajaibnya sekarang ni, yang dimakan oleh sahabat 1000 orang, kambingnya seakan tak disentuh, tapi semua makan kambing. Ditengok dalam Burma, dalam bekas, kambing tadi masih ada lagi, masih kekal seperti biasa. Mukjizat. Apa? Wa hadithu Abdurrahman ibn Abi Bakr radhiyallahu anhuma qala. Ini hadis yang seterusnya. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 30 wa 100, 130 orang. Fa'ujina sa'un min ta'amin. Dan kemudian dibuat lebih kurang satu gantang makanan. Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakr cerita ni. Wa zabahat syatun, wa zubihat syatun. Kemudian disembelih seekor kambing. Fashuwiya sawadu batniha ay kabiduha. Kemudian dibakarkan hatinya. Wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yahuzza lahum minha. Nabi suruh semua bakat makan hati itu. Kami masa pergi ke Siwa, Syekh Idris mula-mula masak kambing tu, awal masak tu buat keluar jantung tu masa raya korban. Dia buat apa? Bakar dulu hati tu, bakar dulu. Lepas tu kerak kecil-kecil, bagi seorang sikit bakar makan. Makan dulu. Kambing tak masak lagi. Dibuat macam ni lah ni. Wa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yahuzza lahum minha. Qala waymullahi ma min al-30 wal 100 illa wa qad hazza lahu huzzatan min kabidiha. Nampak? Kambing seekor saja, hati satu je lah. Hati kambing yang dah berapa? Satu je. Kalau dikerak kecil-kecil pun, kalau 4 orang habis lah. Kalau kata hati kambing kecil saja, tapi boleh dimakan oleh 130 orang. Kesemuanya menggigit daging tersebut. Semua pakai gigit. Nabi bagi hati itu, gigit seorang sikit. Gigit. Cukup untuk 130 orang. Summa ja'ala minha at-ta'ama wal lahma qas'atain. Kemudian dibuat makan dan juga daging tadi dalam 2 bekas. Fa akalna minhuma ajma'un wa fadala minhuma fadlah fa hamaltuhu 'ala al-ba'ir. Muttafaqun alaih. Nampak? Kami makan dan masih lagi berbaki. Kambing seekor saja, cukup untuk 130 orang. Dan sehinggalah saya terpaksa bawa bekas itu pula yang lebih tadi, dibawa ke atas unta untuk dalam perjalanan. Tamam? Baik. Wa hadithu Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu qala asabat an-nasa maqmasatun shadidatun fi ba'di maghazi an-nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi baqiyati al-azwaj فجاء الرجل بالحثية من الطعام وفوق ذلك وأعلاهم الذين أتى بالصاع من التمر وجمعوه على نطع أو نطع. زاد مسلم قال سلمة فجزرته كربضة العنز فحزرته كربضة العنز. قال ثم دعا الناس بأوعيتهم فما بقي في الجيش وعاء إلا ملأوه وبقي منه بقية. متفق عليه.
Baik. Jadi waktu ketika ni dalam peperangan, Nabi SAW dan para sahabat sebahagiannya dalam peperangan tersebut kelaparan. Fada'a bi baqiyatil azwan, maka dibawa mana-mana makanan yang ada lebihan tu bawa mai kepada Nabi SAW. Faja'a ar-rajulu bil hathiyah min at-ta'ami wa fawqa dhalik, sikit saja. Wa a'lahum alladhi ata bis-sa'i min at-tamr, yang paling banyak pun bawa mai satu gantang tamar. Fajama'uhu ala nat'in, dalam satu bekas yang besar. Dan kemudian qala Salamah fahazartuhu karabdatil anzi, qala thumma da'an nas bi aw'iyatihim fama baqiya fil jayshi wa'a'un illa mala'uh. Di bekas diletakkan dalam nita'. Kemudian apa yang dibuat oleh Nabi SAW? Nabi ambil, bubuh dalam bekas. Mana-mana yang datang bawa bekas masing-masing, Nabi ambil, bubuh. Dan kesemuanya penuh dalam bekas tersebut. Nah, kesemua bekas-bekas mereka tadi penuh, walaupun dalam bekas yang asalnya dikumpul tadi tidak terlalu banyak. Tamam? Baik. Sikit saja sebenarnya asalnya. Baik, hadis yang seterusnya. Hadis yang kita baca, hadis yang sampai ke amma nau'ur rabi' kita berhenti ya. Itu kita sambung esok insya-Allah. Wa hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala asabani ju'un shadidun falamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-masjid tabi'tuhu. Jadi kata Sayyidina Abi Hurairah, aku terkena dengan kelaparan yang sangat syadid, sangat kuat, sangat masuk dengan sangat lapar. Jadi ketika Nabi keluar daripada masjid, aku ikut di belakang Nabi. Fawajada 'inda ahlihi qadaha labanin qad uhdiyalah. Kemudian didapati, maksudnya Sayyidina Abi Hurairah pergi bersama dengan Rasulullah ke rumah baginda Nabi. Rupanya ada orang bagi hadiah satu mangkuk susu. Fa amarani an ad'u lahu ahli as-suffah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan aku untuk memanggil ahli suffah. Wa kanu 70, ada 70 orang. Susu satu mangkuk saja. Fa amarani an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an asqiyahum minhu. Dan Nabi mengarahkan aku untuk memberi minum kepada mereka semua terlebih dahulu. Faja'altu u'ti ar-rajula al-qadaha. Maka aku pun mula memberi seorang lelaki akak minum daripada bekas tadi. Fayashrabu hatta yarwa. Dia minum sampai kenyang, sampai hilang dahaganya. Hatta raw jami'uhum. Semuanya minum dengan kenyang. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada waktu itu Sayyidina Abi Hurairah dalam riwayat sebut dia pun dah bimbang dah. Patutnya dia dapat dulu, sebab dia yang sangat dahaga. Tapi ini berkat kerana mengikuti arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata para ulama, seorang yang mengikuti arahan gurunya, yang mengikuti apa yang diberi petunjuk oleh gurunya, walaupun pada zahirnya pada ketika tersebut dia lihat seakan-akan dia tidak dapat apa-apa kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi kepadanya keberkatan. Seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, walaupun dia yang berkeinginan pada waktu tersebut, dia yang patutnya dapat dulu, tapi tak mengikuti arahan Nabi, maka diberi minum kepada semua terlebih dahulu dengan arahan baginda Rasul. Dan akhirnya sampai kepada Nabi SAW, maka kata baginda Nabi, baqitu ana wa anta fashrab. Nah, sekarang ada aku dengan kamu saja, minumlah. Fasharibtu hatta rawitu. Kata Sayyidina Abi Hurairah, aku minum sampai aku hilang dahaga. Faqala ishrab. Nabi kata minum lagi. Fasharibtu fama zala yaqul ishrab. Nabi sebut ishrab, bekas mangkuk saja. Mangkuk ni kalau kita minum 2 kali teguk habis. Dah minum 70 orang dah. Nah. Dan Nabi kata ishrab. Sehinggalah Nabi kata, sampailah aku sebut, kata Sayyidina Abi Hurairah, hatta qultu walladhi ba'athaka bil haqq nabiyya la ajidu lahu maslaka fa aqadha al-qadaha fa hamidallaha wa samma wa shariba, muttafaqun alaih. Dan kemudian kata Sayyidina Abi Hurairah, demi Allah yang telah mengutuskan kamu dengan kebenaran sebagai nabi, aku tidak ada lagi jalan untuk masuk ke dalam perutku ya Rasulullah. Penuh dah perut ni dengan susu. Maka Nabi pun mengambil bekas tadi. Nabi mengucapkan alhamdulillah
Nabi mengucapkan bismillah dan Nabi minum dan habis air tersebut. Selesai. Tamam? Ini mukjizat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah ditunjukkan dan telah yang berlaku kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dilihat oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Jadi kerana itu kita dah masuk pada nauk yang keempat insya-Allah pada esok hari. Amma naur rabi', esok insya-Allah kita akan sambung pada bahagian tersebut. Wa huwa kalamu syajar wal hajar. Jadi esok insya-Allah taala. Ini suara kita tak apa nak cukup. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.